Baik, pada jam ini mari kita lihat keunikan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Ada dua proses atau langkah yang perlu kita fahami menerusi pemilihan atau persaingan yang berlaku di Amerika Syarikat. Pertama, orang awam yang membuang undi dan kedua adalah electors yang memilih presiden di Kongres melalui proses yang dipanggil sebagai Electoral College. Dan malah kalau kita nak lihat apa yang perlu kita tahu tentang Electoral College ini, kita fahami konsep mudah Electoral College yang diguna pakai menerusi sistem pemilihan unik Amerika Syarikat ini. Dan apabila tibanya pilihan raya di negara Uncle Sam, seperti kelazimannya dalam pilihan-pilihan raya akan adanya kempen dari perwakilan yang bertanding. Kemudian tibanya tarikh mengundi. Di Amerika Syarikat itu sendiri, setiap rakyat berkelayakan yang mengundi, undian mereka boleh diibaratkan seperti pemakluman kepada anggota electors di bawah proses Electoral College ini, yang mana siapa yang menjadi pilihan dan memerlukan undian electors ini untuk diundi kemudian disokong di peringkat Kongres. Dan meskipun ada negeri di Amerika Syarikat melaksanakan proses yang berbeza seperti di Maine dan Nebraska, namun kebanyakan negeri di negara itu mengenakan konsep keputusan persaingan dikenali sebagai winner takes it all. Ini bermaksud mana-mana calon yang mendapat undian terbanyak di negeri itu akan memenangi semua electors ataupun perwakilan di bawah Electoral College itu sendiri, mewakili negeri-negeri yang berbeza, 50 negeri di Amerika Syarikat sekaligus menyumbang kepada jumlah majoriti electors dari 50 negeri yang terlibat di Amerika Syarikat dalam pemilihan ataupun persaingan pilihan raya Amerika Syarikat. Dan peranan electors atau perwakilan ini yang akan menentukan seseorang calon itu menang sebagai presiden dan naib presiden sekaligus menduduki White House. Dan seperti dinyatakan tadi, undian mereka akan ditentukan di Kongres berdasarkan undian di negeri masing-masing. Dan perlu diingat bahawa setiap negeri mempunyai jumlah electors yang berbeza dan dengan jumlah 538 bagi keseluruhan Electoral College mewakili 50 negeri di Amerika Syarikat. Dan sebagai contoh, California ada 54 electors atau perwakilan. Ini merupakan kawasan-kawasan panas ataupun kubu kuat bagi dua perwakilan ini, iaitu Kamala Harris dan juga Donald Trump, yang mana jumlah electorsnya juga sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan sekiranya calon Demokrat Kamala Harris mendapat undian 51% secara automatiknya, Harris akan mendapat sokongan penuh 54 electors. Dan ini yang dipanggil menerusi konsep winner takes it all. Dan selain itu, Texas sebagai contoh yang dilihat sebagai kubu kuat bagi calon Republican itu Donald Trump. Sekiranya beliau mendapat undi tertinggi secara automatik, Texas akan memilih Trump sebagai presiden. Itu konsep Electoral College. Dan perlu dilihat juga setiap calon presiden perlu mendapat 270 majoriti daripada 538 undi Electoral College ini. Dan jika kedua-duanya, Harris dan Trump, gagal mencapai ambang majoriti 270 pemilih, Perlembagaan Amerika Syarikat menetapkan Kongres akan memainkan peranan sebagai penentu. Dan ini yang kita nak bawakan dan juga fahami dan kongsikan kepada penonton Bulletin Awani pada jam ini berkenaan dengan konsep Electoral College susulan menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, yang mana penganalisis juga merasakan pemilihan dan juga persaingan kali ini mungkin bakal mengambil sedikit masa bagi keputusan akhir siapa yang bakal menjadi presiden yang akan mengemudi negara Uncle Sam itu.